Selamat pagi Jemaat GKI Bungur dan Pos Alam Sutra yang terkasih. Shalom. Damai sejahtera bagi jemaat dimanapun jemaat berada. Kita sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga sampai dengan saat ini. Kita juga bersyukur anugerah Tuhan cukup bagi setiap kita. Dan kasih Allah mengantar kita memasuki minggu ketiga bulan Oktober. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan siap untuk beribadah kepadanya. Disapa, ditegur, dihibur dan dikuatkan oleh firman Tuhan pagi ini. Amsal 31 ayat yang ke-10 mengatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Penulis Amsal mengatakan bahwa seorang istri yang cakap sungguh amat berharga, bahkan lebih berharga daripada permata. Biasanya kesuksesan seorang suami dalam usaha, pekerjaan atau karir, dan pelayanan sangat dipengaruhi oleh peranan istri yang pastinya cakap. Bagaimana bisa menjadi istri yang cakap? Bagaimana suami bisa menjadikan istrinya seorang wanita yang cakap? Kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan pagi ini, yang akan berbicara tentang wanita yang bijak dalam rangkaian khotbah di bulan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita bersama dengan keluarga yang tekun dan setia mencari Tuhan. Amin. Bukan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. 上帝了解我，上帝在乎我，我一生所面对的各式各样困惑，绝不丢弃我，绝不会让我独自一人去承受，因上帝了解我。Di bukannya jalanku, sebab Allah mengerti. Dia要为我开道路，因上帝了解我。Selamat pagi, Shalom Jemaat GKI Klasis Priangan yang dikasihi Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，早上好！ Sungguh bersyukur jika pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul secara virtual untuk mengikuti ibadah pada hari ini. 我们今天觉得很感恩，因为我们能够在上网聚会。 Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menentukan hati dan pikiran setiap kita kepada Tuhan. 在我们还没有进入聚会之前，让我们安静我们的心，我们要祷告。 Kita mengambil saat teduh bersama. 我们宵禁祷告。 Di
Daud di dalam Mazmurnya mengatakan, 大卫在他的诗篇他有讲过， Ya Tuhan, Tuhan kami, 我们的上帝啊， betapa mulianya namamu di seluruh bumi. 你的名是多么的伟大， Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. 你的伟大传过了全地。 Sungguh, demikian juga hati kita yang senantiasa kagum akan kebesaran dan keagungan Tuhan kita. 就好像我们的心也是真正的经历到你的真伟大。 Itulah sebabnya mari kita sama-sama datang menghampiri tata Tuhan. 让我们一起来到上帝的面前， Kita mau memuji meninggikan namanya dengan menaikkan pujian bersama. 我们要唱诗歌来称颂上帝。 Sungguh besar kau Allahku. 上帝，你真伟大。 Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar kau Allahku. Bila Kristus memanggilku, maka sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihati kau Tuhanku. Sama-sama kita katakan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 我们的帮助是在乎依靠造天地万物之耶和华的名。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与你们同在。阿门。Ibadah kita hari ini dilandasi dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat ke-22 dan 23 yang berbunyi demikian. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. 我们今天的聚会，使理经文起自哥林多前书第7章22到23节。因为做奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；做自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。你们是用重价买来的，不要做人的奴仆。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 主内的弟兄姐妹们， di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, 我们现在面对着这样困境的， tentu kita bertanya-tanya kepada Tuhan, 然后我们就去问上帝： kapan masalah ini boleh berlalu? 几时呢？上帝，我们这样的疫情会完结？ Kapan kesulitan ini boleh kami lewati? 几时呢？这个困境很快的就会。 Apakah Tuhan mendengarkan kami? 是不是上帝听我们的祷告？ Saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan selalu lancar. 上帝他不曾经的讲过，就是说我们的生活是一帆风顺。 Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa cuaca akan selalu cerah. 上帝他也没有曾经允许过，就是这个气候永远是好的。 Tetapi Dia berjanji untuk memberikan peneguhan dalam hidup kita. 但是他允许过，他要兼顾我们每个人的心。 Mari jemaat sekalian kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian. Tuhan tak janji. 让我们一起歌颂诗歌在301首。 Janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Dia janji teguhkanku, Dia akan berikanku perteduhan. Pujian datang yang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Seruai jeningsi, 我们不离，苦难的试探，懊恼有你。Seruai jeningsi, 我们不服。 许多的主，但许多事物，神借着应许，生活有力，心路有亮光，作工的心，失恋的恩主为难流浪，无限的力量，无罪的爱。 Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah lewat, tapi Dia memberikan janji tak berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati.
sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku, namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku perteduhan. Ujian datang yang menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. 主内的弟兄姐妹们，让我们进入赦罪祷告。 Kami datang kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kami datang di dalam sebuah kesadaran bahwa kami manusia yang masih hidup di dalam daging. Kami menyadari ya Tuhan, ada banyak hal yang seringkali mengganggu kembali akan hidup spiritualitas kami, dan kami terbawa kembali untuk masuk di dalam sebuah pola permainan kejahatan. Tuhan, oleh sebab itu kami pagi ini datang di hadapan-Mu. Kami memohon kembali kepada Tuhan yang mengangkat dan menolong kami. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus memberikan kepada kami senantiasa ingatan untuk kembali kepada kebaikan, kepada kebenaran, dan hidup kepada kekudusan. Karena itu ya Tuhan, kami mengakui segala dosa kami kepada Tuhan. Sebab memang ya Tuhan, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa, maka kami akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami mengakui kesalahan kami. Kami mengakui segala kelemahan kami. Sebab kami menyadari hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, memulihkan kembali kami, memproses kami kembali menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa menyerahkan pergumulan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Sebagai umat-Nya yang sudah mengakui setiap dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, marilah dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah pada hari ini yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa, dengan memberontak terhadap aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. 我们仍然站立，我们要聆听恩典讯息，其自耶利米书33章第8节。我要除尽他们一切的罪，就是向我所犯的罪；又要赦免他们一切的罪，就是干犯我、违背我的罪。 Saya mengundang kembali jemaat untuk duduk kembali. 弟兄姐妹们，请坐下。 Sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima pengampunan dari Allah, mari kita terus memohon agar firman-Nya sajalah yang mengubahkan setiap kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Andi Gunawan dengan tema keluarga tak lengkap tetapi menjadi berkat. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian pemulihan keluarga. 我们预备好我们的心，我们要唱诗《pemulihan keluarga》，复兴我的家庭。 Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga
Tuhan Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluarga-Ku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluarga-Ku milikmu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluarga-Ku milikmu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Pada apanya saya persilakan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 在我们还没有思想上帝的道，我们进入祷告。 Berkatilah kami dengan firman-Mu Tuhan seperti yang lalu-lalu. Terangilah akal budi kami dengan firman-Mu yang menjadi sumber inspirasi kami. Secara khusus ketika kami dipercayakan menjadi keluarga-keluarga yang tidak lengkap. Ada blessing dan berkat yang begitu besar Engkau sediakan bagi kami yang mau belajar dari firman-Mu dan melakukannya. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali boleh kembali bertemu dalam kebaktian online GKI Kasih Priangan. 主内的弟兄姐妹们，早上好！很高兴今天感恩，我们仍然可以在这个上网聚会见面。 Hari ini kita akan kembali merenungkan tentang tema keluarga. Dan tema yang saya berikan pada hari ini adalah tetap menjadi berkat di dalam keluarga yang tak lengkap. 我们今天聚会思想的主题是不完整的家庭仍然成为祝福。 Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 我们打开我们的圣经，就是在哥林多前书第7章。 Kita akan membaca secara bergantian. Yang bahasa Indonesia akan dibaca, kemudian beberapa ayat kemudian bahasa Mandarin, lalu bahasa Indonesia, lalu kembali bahasa Mandarin. Silakan saudara mengikutinya dari 1 Korintus pasal 7. 我们用轮流的方式来读，用印尼文，然后用中文。 Ayat 1 sampai 4 saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ayat 7 sampai 9 bacakan dalam bahasa Mandarin. 第7到第9节，倘若自己禁止不住，就可以嫁娶，与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。我对这没有嫁娶的和寡妇说，若他们常向我就好；倘若自己禁止不住，就可以嫁娶，与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙。 Ayat 25 sampai 28 bahasa Indonesia saya bacakan. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan,
Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Lanjutkan ayat 32 sampai 40. Bahasa Mandarin. 32到40节，我愿你们无所挂虑，没有娶妻的是为主的事挂虑，想怎么样叫主喜悦；娶了妻的是为世上的事挂虑，想怎么样叫妻子喜悦。妇人和处女也有分别，没有出嫁的是为主的事挂虑，要身体灵魂都圣洁；已经出嫁的是为世上的事挂虑，想怎么样叫丈夫喜悦。我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以恳请的服侍主，没有分心的事。若有人以为自己待他的女儿不合宜，女儿也过了年数，事有当行，他就可以随意办理，不算有罪，叫两人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得己的事，并且由得自己做主，心里又界定了留下女儿不出嫁，如此行也好。这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。丈夫活着的时候，妻子就是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由随意再嫁，只是要嫁是在主里面的人。然而按我的意见，若常守戒更有福气。我想自己是被神的灵感动了。 Bagian kedua dari Matius pasal 19 ayat 12. 我们看马太福音19节12章。 Saya bacakan dalam bahasa Indonesia kemudian dalam bahasa Mandarin. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. 因为有生来的是验人，也有被人验的，并为天国的缘故自验的。这话谁能领受，就可以领受。 Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 这是上帝的话，听到而读经的人，而实行在每天的生活上，自然有福了。哈利路亚。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. 主内的弟兄姐妹们平安。 Saudara, secara umum hidup di dalam keluarga, menikah dan memiliki anak adalah harapan sebagian besar orang. 在一般的生活上，生活在一个家庭中，结婚生子，大都是人人盼望的。 Bahkan kita berharap ketika kita menutup mata meninggalkan dunia, kita mengharapkan ada keluarga yang ada di sisi kita menutup mata kita. 实际上，知道我们在生命的尽头，我们大多数人都希望一个家庭成员在我们身边。 Tetapi kenyataannya kan tidak semua orang memiliki keluarga. 但是实际上，并不是每个人都有家庭完满。 Ada sebagian kecil orang yang memutuskan untuk tidak berkeluarga. 有小部分的人，他决定不想有家庭； Ada juga yang memutuskan untuk menikah tapi nggak mau punya anak. 有的决定了要结婚，但不想生育。 Saudara lihat misalnya negara Jepang atau Singapura, kadang-kadang orang tua menikah tapi nggak mau punya anak. 我们可以看这个进展的国家，好像新加坡、日本，他们虽然结婚了，但是不要生育。 Ada yang kemudian menikah lalu kehilangan pasangan. 但是有的人他结婚了，但是他失去了他的配偶， Pasangannya mungkin meninggal dunia atau mereka bercerai. 可能是他的配偶是去世了，或者是离婚。 Ada pula sebagian orang tua yang bukannya tidak mau punya anak, tetapi tidak dikasih anak.
但是有一部分的父母并不是说他们不想要孩子，但是他们真的不能够有孩子。 Kemudian ada yang punya anak lalu meninggal terlebih dahulu, mendahului orang tuanya. 可能是他有孩子，但是他的孩子比父母先前去世， Sehingga orang tuanya hidup tanpa anak. 所以这个父母他们活着就是没有儿女们。 Lalu sebagian besar ada orang tua yang sudah lanjut usia, anaknya sudah besar-besar dan orang tuanya hidup hanya bersama dengan pasangannya. 但是也是有父母，因为他们已经老龄了，但是他们的孩子都长大了，但是他们也没有与孩子们一起住。 Anak-anaknya studi di luar negeri, bekerja di luar negeri, punya keluarga juga di luar negeri, sehingga orang tuanya pacaran lagi. 所以他的儿子们是在国外深造，在国外工作，而且他们有了他们自己的生活。 Nah, saudara, yang saya gambarkan di atas adalah sebuah kondisi keluarga yang tidak lengkap atau tidak lagi lengkap. 我所描写的这一切，就是一个不完整的家庭。 Nah, keluarga-keluarga yang tidak lengkap ini ada di mana-mana. 所以这个不完整的家庭，可以说是在我们的四周围里面都有。 Sayangnya saudaraku, setiap kali kita mengingat bulan keluarga, saudara lihat selalu yang digambarkan adalah keluarga yang punya pasangan, punya orang tua, punya anak. 很可惜，如果我们可以看在这个教会举行这个家庭夜，他们所中心的就是有父母的，而且他们的儿女们站在中间。 Poster-poster nih, selalu lihat ada suami dan istri, lalu ada anak-anaknya. 我们可以看这个宣传的这个海报，就是有父母，然后他们的孩子在中间。 Pernah nggak kita berpikir gimana sih perasaan orang yang keluarganya nggak lengkap melihat poster seperti itu tiap tahun? 我们每一年，我们可以想象得到，如果有不完整的家庭，他们看到了那个海报，他们的感觉是怎么样 Ada 的？ baiknya saudara yang kasih Tuhan kita memberikan ruang bagi mereka ini yang tidak lengkap ini. 其实上帝也是给他们这个空间，给这个不完整的家庭。 Nah, saudaraku, meskipun sebagian besar saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini memiliki keluarga yang lengkap, 我们今天所听到的，而且我们有了这个完整的家庭。 namun saya berpikir ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini akan menolong kita supaya kita tuh lebih punya sikap empatik. 我们今天有完整的家庭，我们听了今天的道，使到我们的内心有这样同样的感觉来可怜 Dan 他 melihat 们。 dunia lebih luas bahwa ada keluarga yang tidak seperti keluarga kita. 我们可以扩大我们的世界视野。 Dan yang paling penting kita bisa mengerti kehendak Allah di dalam keluarga yang tidak lengkap ini. 而且他们也能够知道上帝的旨意，在这个不完整的家庭中。 Nah, saudaraku, secara umum di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kita akan melihat bahwa orang itu atau manusia itu diperintahkan untuk berkeluarga. 我们可以看在这个旧约，就是说，其实每个人类他被创造来讲，就是要有家庭。 Hukum Taurat itu perintah-perintahnya ada 613 dan urutan yang pertama itu adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. 上帝的这个诫命有613条，但是第一个诫命就是说要生养众多，遍满地面。 Lalu ketika Adam kesepian, nggak punya teman, ya, lalu Firman Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. 然后，如果我们寂寞，我们没有朋友，但是上帝讲，如果人类他是独身生活，那是不好的。 Lalu ada bagian lain mengatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 甚至有讲到，上帝就是说，我们要生养众多，遍满地面，治理之地。而且，我们如果结婚了，就是有2人的世界。 Ya, menikah dan beranak cucu ini adalah perintah Allah yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hidup di dalam firman Tuhan. 我们成为一个基督徒，我们结婚生子有孙子，这是上帝的诫命。 Nah, Yudaisme yang paling dekat dengan Alkitab khususnya Perjanjian Lama, dia mengatakan hidup selibat itu sangat jarang di dalam pemahaman mereka, bahkan melawan perintah Allah untuk beranak cucu. 我们可以看在这个犹太教，就是他有讲到独身主义在犹太教中很少稀见，并且违背了这个反制的诫 Bahkan 命。 dikatakan pernikahan itu adalah kewajiban dan selibat itu adalah dosa. Ada yang berpendapat seperti itu. 甚至有一句话讲到，就是婚姻是一种自然，
独身是一种罪过。 Lalu orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Allah seperti para nazir, para nabi, imam besar, semuanya menikah, tidak ada yang selibat. 可以，但是我们可以看到，不仅有一般的人，甚至是先知、纳尔乃、安拉和大祭司都是结婚而组织家庭的人。 Lalu ketika ada orang Israel yang mati misalnya, lalu suami atau istrinya masih hidup, maka wajib hukumnya untuk dia menikah dengan adik iparnya. Menikah dengan adik iparnya seperti yang disebut dengan sebuah hukum yang disebut pernikahan levirat atau pernikahan ipar. 甚至有一个法律，就是说，如果一个配偶死去了，就是他一定要娶他的弟弟为他的哥哥传宗接代。 Bahkan di dalam Alkitab pernah Tuhan menghukum seseorang karena dia tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya. 有时候在这个圣经里面有讲到，有的他做哥哥的，做弟弟的，他不要为他的哥哥 Nah, kalau wanita, 传宗接代。 wanita ini malah ada alasan tambahan kenapa mereka harus menikah. 但是如果一个妇女有一个理由，就是说为什么他们一定要结婚呢？ Wanita itu manusia yang lemah secara fisik dan mereka membutuhkan perlindungan dari orang-orang yang lebih kuat, yaitu para pria. 但是有讲到，就是因为一个女人来讲，因为她的体力是微弱的，所以她需要一个男人来保护她、保守她。 Ya, secara singkat saya mau mengatakan bahwa hidup tidak berkeluarga adalah sebuah gagasan yang aneh, yang asing di dalam pemikiran perjanjian lama. 所以就是我要讲一句，就是说，如果在旧约圣经，如果我们没有组织家庭，我们没有结婚，就是一个罪。 Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Ini menarik sekali, saudara. 但是在这个新约是怎么样呢？这个很有趣的。 Dalam perjanjian baru kita menemukan ada 3 tokoh besar yang tidak menikah. 在这个新约里面，我们可以看有3个人物就是不结婚的。 Ada Tuhan Yesus, ada Yohanes Pembaptis, dan ada Rasul Paulus. 第一就是主耶稣，约翰洗礼与这个使徒保罗。 Nah, di luar itu masih ada namanya komunitas Eseni yang memang hidupnya membiara dan mereka tidak menikah. 在此之外，仍然有一个住在修道院的爱瑟纳人，还也是没有结婚。 Nah, mengapa 3 orang ini memutuskan untuk tidak menikah, saudara? 为什么这个3个人物他们界定他们不要结婚呢？ Nah, alasan umumnya sama, yaitu supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan lebih fokus. 他们的理由3个人都是一样的，使得他们能够专注于侍奉上帝。 Mereka ini pengen bisa melayani tanpa banyak perhatian yang lain, khususnya keluarga, tanggung jawab dan persoalan keluarga. 他们可以专注的侍奉，所以没有被这个家庭或者是琐事来打扰他们。 Karena sebuah pengabdian itu membutuhkan fokus. 因为如果我们献上我们自己，我们需要这个专注的精神。 3 orang ini memilih untuk hidup selibat dengan cara supaya bisa melakukan pelayanan dengan lebih fokus. 这个3个人他们选择了独身的这个生活，使到他们能够专注的方式来侍奉上帝。 Matius 19 menyebutkan ada 3 alasan mengapa Yesus menyebutkan ada 3 alasan mengapa orang tidak kawin. 在马太福音19章有讲到3个原因，为什么 Yang pertama 人没有结婚呢？ Yang pertama adalah bawaan lahir. Dikatakan di sana mereka tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. 第一个原因就是因为有生以来是验人，而且他特定肢体虚弱而不完整。 Jadi ada kelemahan atau kekurangan di bagian tubuh tertentu yang membuat dia nggak mungkin untuk menikah. 因为他的体弱是不完整的，所以不可能让他结婚。 Lalu ada yang kemauan orang lain atau dijadikan demikian oleh orang lain. 还有第2个理由就是也有被人阉的。 Ini adalah para pengurus istana, sida-sida, kasim, para penjaga tempat tidur, para istri raja. Mereka ini dijadikan ya, atau lebih tepatnya dikebiri supaya mereka bisa melayani di istana dengan baik.
例如就是在王宫救世的人，好像是太监，或者是专门看守这个王后的床。 Ya, lalu yang ketiga adalah yang paling menarik adalah mereka yang tidak kawin karena keinginannya sendiri. 第三理由就是好像被视为重要的，就是他们为了天国的缘故自愿的。 Dikatakan mereka membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. 他们把自己变成这样是自愿，是为了这个天国的国度来侍奉。 Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan Yohanes Pembaptis ini mereka tidak kawin karena alasan yang ketiga ini, untuk bisa karena keinginan sendiri demi kerajaan surga. 主耶稣、约翰洗礼或者使徒保罗，他们就是第三个的理由，就是为天国的缘故而自愿的。 Lalu di bagian lain dalam 1 Korintus pasal 7 kita juga melihat ada nasihat supaya tidak berkeluarga di sana. 但是在这个别的圣经界，我们可以看在哥林多书第7章， Namun kita melihat ada beberapa prinsip yang akan saya bagikan. 我们可以看有几个言辞，就是我们好 Yang 像可以 pertama, Paulus sebenarnya mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan itu adalah hal yang baik. 有写到，就是结婚是件好事，不是犯罪。 Bahkan Rasul Paulus mengatakan hubungan suami dengan istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. 而且主耶稣他有描写到这个夫妇的这个感情呢，就是描写基督与教会之间的关系。 Kalau pernikahan itu nggak baik, nggak mungkin Rasul Paulus menganalogikan hubungan Kristus dengan jemaat dengan hubungan keluarga atau suami istri. 如果结婚是件不好的事，不可能使徒保罗有说到基督与教会之间的关系来描写这个夫妇的感情。 Nah, perkawinan juga hal yang baik karena menghindarkan orang dari bahaya percabulan. 结婚是件好事，因为我们要避免奸淫的危险。 Yang kedua prinsipnya adalah perkawinan mendatangkan kesusahan. 第二的就是说，因为结婚是一个很难的问题，很困扰的问题。 Ya, ayat 28 dikatakan yang B, tetapi orang-orang yang demikian yang kawin akan ditimpa kesusahan badani. 在28节有写到，你若娶妻并不是犯罪，处女若出嫁也不是犯罪。 Lalu juga hidup dalam kekhawatiran. 然后就是生活在这个焦虑中。 Ya, ayat 32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. 在32节就是我愿你们无所挂虑，没有娶妻的，是为主的事挂虑。 Ya kan, kita berpikir gimana sekolah anak-anak kita, lalu bagaimana masa depan hidup mereka. Orang tua itu mikir terus. 我们挂虑着我们孩子的教育费怎么样，孩子们将来是怎么样，就是我们每天就是在忧虑。 Bahkan ketika anak kita sudah bekerja pun kita masih susah mikirin mereka. 有时候，当我们的孩子也是工作了，但是我们也是想到他们怎么样面对他们的生活。 Orang tua kadang mikir anakku nanti makan apa gitu ya, makan父母 batu 亲 atau 就是 makan 想到 nasi gitu ya. 他今天吃什么啊，做什么？ Nah, saudaraku, lalu yang prinsip ketiga, hidup selibat itu adalah panggilan istimewa. 然后第三的理由就是独身是一种特殊的呼唤。 Nah, saudaraku, kasih dan pengabdian yang istimewa kepada Allah ini butuh harga, ada harga yang harus dibayar. 对上帝特殊的爱和奉献，就是我们要付出很大的代价。 Rasul Paulus mengatakan mereka yang hidup selibat ini mereka mengorbankan kebahagiaan di dalam indahnya di dalam hidup berkeluarga. 使徒保罗讲，他们选择了这个独身的生活，他们已经牺牲了他们的生活，只是为上帝而侍奉。 Jadi mereka yang memutuskan untuk selibat itu betul-betul harus sadar dia mengorbankan sesuatu yang sangat indah di dalam dunia ini, yaitu berkeluarga. 他们决定也要过这个独身的生活，就是他们这样的决定是很美好的，因为他们奉上自己为上帝的工而工作。 Nah, saudaraku, lalu bagaimana dengan kita yang tidak lagi memiliki keluarga, yang ditinggal pasangan, entah karena bercerai atau karena ditinggal meninggal? 但是如果我们现今的生活好像是我们的没有配偶，或者是分居离婚，或者是我们的配偶死掉了。 Ayat 8 dikatakan, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, berarti dia pernah menikah lalu ditinggal mungkin bercerai atau ditinggal mati suaminya, Paulus menasihatkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaannya seperti aku, yaitu tidak menikah lagi, tidak menikah.
在第8节有说到，我对这没有嫁妻的寡妇说，若他们常向我就好。 Lalu kemudian di ayat 27 juga sama, adakah engkau terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan, janganlah engkau mencari seorang. 我们可以看27节，你有妻子产作呢，就不要求脱离；你没有妻子产作呢，就不要求妻子。 Tapi kalau saudara melihat keseluruhan pasal 7, saudara bisa mendapatkan kesan bahwa Paulus ini sebenarnya cenderung menasihatkan agar mereka tidak lagi terikat dalam kehidupan keluarga atau tidak perlu mengusahakan ikatan keluarga dengan cara menikah lagi. 我们看，如果保罗他好像倾向就是教育他们，就是说最好了，他们就是不要被这个家庭的琐事来捆绑，或者是不要。 Mengapa saudara seperti ini? Nasihat Paulus seperti ini. 为什么他这样的教训人呢？ Karena Rasul Paulus ingin menolong jemaat agar berpusat, mendevosikan, mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan tanpa gangguan, atau sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah bahasa lain adalah undivided devotion. 因为使徒保罗他要帮助他的教友来讲，就是说要他们专注于献上自己给上帝，所以没有被这个世俗的这个琐事来困忧他们。 Jadi saudara menikah lagi atau tidak? 所以，结婚还是不再结婚呢？ Saudaraku yang kasih Tuhan, hidup sendiri tidak lagi, kalau kita kemudian saudara memutuskan untuk hidup sendiri, itu tidak lagi didasari oleh sekedar alasan praktis. 主内的弟兄姐妹们，如果我们已经选择了这个独身的生活，我们就有哪一个决定？ Kadang-kadang kita punya alasan atau tidak mau repot, atau tidak mau terikat, atau tidak mau memikul tanggung jawab. 然后我们就有了这样的理由，就是说我不要被捆绑，我要逍遥自在。 Ada yang kemudian memutuskan tidak menikah lagi karena trauma dengan kehidupan pernikahan yang lama. 有的人他不想再结婚了，因为他对以前的婚姻有了很大的打击。 Atau mungkin dalam perjalanan hidupnya tidak kunjung menemukan pasangan yang cocok. 而且可能他在生活上他没有找到真正的这个配偶。 Nah, alasan-alasan seperti ini sebenarnya sangat banyak. 这样的理由其实是很多的。 Tapi sebagai murid Kristus, kita harusnya punya alasan yang lebih mendalam. 但是我们成为这个耶稣基督的门徒，我们应该要更多的学习。 Bagi kita yang saat ini hidup seorang diri, kita nggak punya pasangan, entah karena cerai atau karena cerai mati, marilah kita membawa pertimbangan kita kepada Tuhan. 如果我们是现在是独身的生活，可能是我们的配偶去世，或者是可能我们分居离婚，或者是什么理由，我们可以带着我们这样的挂念来到上帝的面前。 Kalau kita mau menikah lagi, alasannya apa? 如果我们很想再嫁，我们的这个根据的理由是什么呢？ Apakah sekedar alasan-alasan praktis dan psikis? 可能是在心理上或者实际上别的问题。 Ataukah didasari juga oleh perintah Allah agar kita berkeluarga dan belajar untuk hidup bertanggung jawab? 或者是我们跟着这个上帝的旨意、上帝的命令，就是说我们结婚，我们也要负责任。 Sebenarnya pilihan berkeluarga lagi bukanlah suatu dosa. 其实我们如果再婚，并不是一种犯罪的问题。 Nah, sebab Paulus mengingatkan tentang bahaya-bahaya percabulan kalau kita tidak mampu menahan diri ketika kita memilih tidak menikah lagi. 使徒保罗有教训到，如果我们不能够忍住自己，而且我们最好我们不能够忍住自己，就会犯这个奸淫。 Ya, karena kalau kita tidak bisa menahan diri, kita malah jatuh dalam dosa percabulan. 如果我们不能够控制我们自己，我们反而跌进罪里，我们犯了这个奸淫的事情。 Jadi bukannya fokus melayani Allah, saudara, malah jadi batu sandungan bagi orang lain. 这样我们就不能够专注于侍奉上帝，而且我们成为别人的绊脚石。 Lalu kalau kita memutuskan untuk tidak ingin berkeluarga lagi, apa yang mendasarinya? 但是如果我们决定不想再有家庭，那么根基是什么呢？ Apakah bisa kita membawa pertimbangan kita kepada Allah bahwa hidup tidak berkeluarga menjadi sebuah kesempatan saya bisa lebih fokus melayani Tuhan? 或者是我们把我们这个挂念带给上帝。如果我没有家庭，可能我奉上我自己，我能够侍奉上帝，专注的侍奉。 Saudara yang hari ini tidak memiliki pasangan hidup, entahkah bercerai atau karena ditinggal meninggal pasangan kita, mari saudara kita cari cara supaya kita bisa melayani Allah
di dalam gereja atau pelayanan misi atau pelayanan-pelayanan lainnya. 主内的弟兄姐妹们，如果今天你们是失去配偶的，或者是分居离婚，或者是你们的配偶死掉的，我们可以用一种方式怎么样 Nah, lalu 来侍奉上帝？ ketika kita tidak punya keluarga, kita punya penghasilan, kita punya uang yang biasanya kalau berkeluarga kita berikan pada pasangan atau anak-anak, kita bisa alokasikan untuk mendukung pelayanan gereja. 如果我们没有家庭，如果我们有收入，我们可以用我们的钱来帮助这个教会做教会的事工。 Nah, itulah sebabnya hidup tanpa keluarga itu sebenarnya bukan alasan kita mau jadi orang bebas. Aku nggak lagi punya tanggung jawab. 没有家庭的生活，并不是造成一个理由，就是说我是一个自由的人，我已经没有这个责任感。 Nah, bagaimana jika kita tidak lagi punya anak atau tidak punya anak? 怎么样呢？如果我们已经没有孩子， Bagaimana dengan orang tua yang tidak ingin memiliki anak di dalam kehidupan keluarga mereka? Seperti yang tadi saya katakan, ada orang Singapura, ada orang Jepang dari negara-negara maju yang memang tidak mau punya anak. 如果有的人他结婚了，但是他不想要孩子，就好像这个发达的国家，好像新加坡、日本，他们本来结婚就是不要有孩子的。 Nah, ini dalam konsep Alkitab lebih asing lagi, lebih aneh lagi. 他们这样的行为是很奇怪的。 Nah, sebenarnya secara umum Alkitab mengajarkan bahwa setiap pasangan suami istri yang sudah menikah harus mengusahakan untuk memiliki anak. 而且上帝是教导我们，而且这是上帝的诫命，要生养众多，遍满地面。 Nah, saya mulai mengamati saudaraku, negara atau komunitas makin sekuler, makin nggak mau punya anak. 在现代和世俗的这个世界中，我有感觉得到，他们越来越不要想有孩子。 Atau kadang anaknya hanya satu gitu ya, 有 cukup 时候 satu. 他们的孩子只是一个， Tapi kalau memang diatur pemerintah seperti China, memang disuruh anaknya hanya satu. 但是如果是中国政府，只是本来就是要一个孩子而已。 Nah, saudaraku, perintah kita memiliki anak adalah perintah dari Tuhan. 所以我们要生养众多，这是上帝的诫命，上帝的诫命。 Orang tua kita dipercaya untuk mendidik dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak kita sejak usia dini hingga dewasa. 上帝已经教导了我们，他给了我们孩子，是要我们进行教育和教导孩子长大。 Dalam dunia modern dan sekuler, kadang-kadang orang tidak mau punya anak karena merasa repot, susah, dan tanggung jawabnya berat. 在现代和世俗的世界中，不想要孩子，通常是不希望自己的孩子是承担繁重责任的结果。 Mulai dari biaya hidup makan, biaya sekolah, biaya tempat tinggal, dan lain-lain, itu semuanya mahal. 一切的费用都很大，教育费、住宿费全部都是很大。 Namun sebenarnya alasan semacam ini, kalau kita lihat itu sebenarnya kurang alkitabiah, kurang dapat dibenarkan. 其实他们如果有这样的理由，在圣经上是不正确的。 Justru keberadaan anak ini menyadarkan orang tua tentang ada namanya tanggung jawab yang harus mereka pikul. 其实孩子在使父母意识得到，他们必须承担这个责任。 Nah, barangkali satu-satunya alasan yang dapat dibenarkan tentang orang tua, misalnya dia memang tidak bisa memiliki anak, itu adalah alasan kerajaan surga. 但是呢，有的他是先天不能够有孩子的，这是国度的这个问题。 Namun demikian hal ini pun masih patut kita pelajari lebih dalam lagi. 我们有一件事，而且我们要更深的理解。 Nah, bisakah bagian tentang tidak kawin karena keinginan sendiri ini disamakan dengan tidak ingin punya anak karena keinginan sendiri? 有的人就是说他不想结婚，因为他不想要有孩子。 Tapi ketika kita tidak diberikan anak misalnya, itu adalah kesempatan kita bisa memfokuskan pelayanan kita kepada Tuhan. 但是如果他结婚了，他有孩子，就是有一个理由，就是说我们能够集中精神，把我们的时间来侍奉 Karena 上帝。 mereka secara bawaan, secara keturunan atau secara alami mereka tidak bisa memiliki keturunan atau anak. 或者是天生的，他们就不能够得到孩子。 Nah, ini adalah sebuah kesempatan saudaraku, bukan untuk kemudian kita bisa enjoy ya, bisa menikmati hidup. 但这个理由就是并不是说我们可以逍遥自在来欣赏我们自己的生活。 Kalau kita punya anak kecil kan mau jalan-jalan mesti mikir ya, mau pergi kemana mesti mikir. Repotnya tuh repot sekali ya kalau punya anak.
我们如果有小孩子，真的是很麻烦的。我们要出去，还是我们做什么事，都是很麻烦的。 Tapi sekarang kan orang-orang yang punya duit banyak bisa bisa rekrut banyak sekali suster ya. Anaknya 4, susternya 4, dan pembantunya 4. 但 Itu 是 bisa 如果 ya 有钱的 dilakukan. 人，他就是能够用看顾孩子的。如果他的孩子4个，就用看顾孩子的用4个。 Nah ini saudaraku, kadang-kadang anak itu kayak dijadikan semacam gangguan ya. Lalu orang tua ingin bebas dari gangguan, lalu kemudian mereka ya gitu cara memperlakukan anak, akhirnya pola asuhnya kurang begitu baik. 然后他们觉得有孩子是很麻烦的，所以他们教育孩子也不是教育到很好。 Nah sebagai murid Tuhan, saudaraku, ketika kita tidak memiliki anak, ini bukanlah sebuah kondisi yang kita manfaatkan untuk kesenangan sendiri atau kebebasan. 我们成为这个耶稣的门徒，如果我们不能够有孩子，我们不可以用这样的理由来过这个逍遥的生活。 Malah sebenarnya ini adalah sebuah kondisi yang kita manfaatkan supaya Allah itu sedang mengalihkan, bukan meniadakan tanggung jawab, tapi mengalihkan tanggung jawab kepada hal yang lain. 其实我们可以用这样的机会，我们没有孩子，我们可以集中精神来奉上我们的时间给上帝。 Nah, dengan cara apa saudara melayani gereja atau melayani orang lain? 用怎么样的方式呢？我们就是可以奉献给上帝做事工，或者是我们可以侍奉别人。 Nah, orang tua yang tidak memiliki anak ini bisa memakai waktu, energi, lalu uang mereka untuk melayani Tuhan, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. 没有孩子的父母亲，他们可以用他们的力量、他们的金钱来做这个教会的工，或者是在教会以外的工。 Ya, di kemajelisan di Klasis Priangan ada beberapa majelis yang anaknya sudah besar, dan saudaraku, mereka ini diberikan blessing ya, banyak waktu kemudian untuk melayani Tuhan baik di Klasis maupun di jemaatnya. 在很多的教会上，很多执事或者是长老，因为他们已经孩子都长大了，所以他们有很多的时间来教会上侍奉上帝。 Jadi saudaraku, ketika anak kita sudah besar lalu sudah meninggalkan kita, nah saudaraku, tetap kita punya tanggung jawab, bukan lagi pada anak kita yang sudah besar, tetapi pada pelayanan atau kerajaan surga. 但是如果我们的孩子已经长大了，我们的孩子已经不跟我们同住了，所以我们呢，如果上领的这个父母亲呢，我们可以用这样的时间和机会来侍奉上帝。 Sebab saya melihat kadang-kadang saudara, kalau kita ini hidup kita nggak punya tanggung jawab, hidup kita bisa sangat longgar, sangat lost, dan nggak ada kemajuan. 如果我觉得，如果我们在生活上我们没有一个目的，我们会觉得很空虚。 Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sesungguhnya berkeluarga itu tidak hanya menyangkut kebutuhan jasmani ataupun rohani seperti takut kesepian dan lain-lain. 其实，如果在我们这个家庭里面，并不是关键于身体的问题，或者是心灵的问题。 Ketika kita memutuskan berkeluarga itu sebenarnya adalah perintah dari Allah. 我们决定我们组织家庭，因为我们已经跟着这个上帝的绝命。 Kerikil-kerikil di dalam hubungan suami istri, orang tua anak yang bikin kita frustrasi ya, bikin kita marah-marah, itu adalah sebuah cara Tuhan membentuk kita. 就是在家庭里面，可能是父母亲与孩子们他们有这个摩擦，或者是有很多的问题，但是上帝就是用这样的问题来锻炼我们。 Ada sebagian muda-mudi yang ngebet kawin, padahal banyak pertengkaran, percekcokan, lalu mengatakan nanti kalau menikah saya akan ubah dia. Ya. 有着很多的这个要结婚的青年，人也是，他们觉得如果结婚来讲，里面不是有摩擦的问题。 Atau kita berkata nanti berubah sendirilah kalau sudah berkeluarga. 然后我们讲，当我们结婚以后，就是自然而然会改变 Ya, 掉的。 kita yang sudah berkeluarga tahu itu sebuah pemikiran yang sangat naif sekali. Sangat polos dan tidak punya pertimbangan mendalam. 这样的分离就是很单纯的，就是他们没有考虑到很多。 Nah, justru ketika kita mengalami semuanya itu, pasangan atau anak-anak tidak sesuai dengan harapan kita, disitulah kita belajar tentang kasih Allah yang tidak bersyarat. 当我们经历到，当我们组织了家庭，可能我们想象中的我们的配偶、我们的孩子，并不是我们想象中的这样美好。但是在那里，我们可以锻炼我们自己，我们求上帝帮助。 Demikian juga ketika kita tidak berkeluarga, itu bukan soal urusan tidak mau repot atau tidak mau terikat atau tidak mau susah.
当我们不要组织家庭的时候，并不是说我们抛弃掉我们的责任感，而只是我们不要被捆绑。 Kalau kita memutuskan untuk tidak berkeluarga atau tidak lagi berkeluarga, ini adalah sebuah bentuk sebuah devosi atau pengabdian kepada Allah yang tidak lagi terbagi-bagi. 如果我们决定了我们不要组织家庭，可能这就是一个根基来讲，就是我们要奉上我们自己来给上帝。 Maka justru saudaraku, ketika keluarga kita tidak lengkap, disitulah kita disuruh semakin menjadi berkat bagi sesama kita. 所以，当我们的家庭不完整的时候，仍然我们能够成为别人的父。 Nah, semoga Tuhan menolong kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 上帝帮助我们经过今天所讲的道。 Amin. 阿门。 Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempercayakan kepada kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua, menantu, kakek, dan orang-orang yang ada dalam keluarga kami. Di dalam setiap persoalan keluarga kami meyakini bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menolong kami bertumbuh, yang tidak bisa digantikan oleh teman, sahabat, atau rekan kerja, atau rekan pelayanan. Itu adalah blessing buat kami yang memiliki keluarga lengkap. Tetapi kami juga menyadari melalui firman Tuhan hari ini, ada blessing yang besar juga Kau sediakan bagi kami yang tidak memiliki keluarga yang lengkap, atau kami yang meninggal oleh kekasih hati kami, anak-anak kami, atau keluarga kami yang lain. Kiranya kami boleh memakai kesempatan, keadaan itu sebagai sebuah sarana. Kami boleh melayani Tuhan, melayani gereja, tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi justru lebih bebas di dalam menyalurkan segenap energi, uang, dan waktu untuk melayani sesama dan melayani Tuhan, bahkan mendukung pelayanan misi. Kiranya kami dibangkitkan dan diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam rangka menyambut bulan keluarga kami akan menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Woju Ai, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Nyatakan Kasihnya. Semoga lagu ini boleh menjadi menjadi pendorong bagi kita semua, bahwa kita boleh menyatakan kasih Tuhan dalam dunia ini.
kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingatkan kita pada pengakuan dan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 让我们以历代现今和将来众信徒以宣读使徒信经，回想我们受洗时的承诺。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat sekalian, kini saatnya untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，现在是奉献的时间。 Persembahan diberikan kepada jemaat saudara masing-masing, baik dengan cara transfer maupun dengan cara mengumpulkan dan memberikan pada saat beribadah secara onsite. 我们这个奉献的金钱，我们可以汇款到我们自己的教会，或者是我们存在这个信封上，当可以上场的时候，我们交给教会。 Firman Tuhan yang melandasi persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17a yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 今天奉献经顺起自历代志上29章17节。我的神啊，我知道你查验人心，喜悦真正。我以真正的心乐意献上最切物。现在我喜欢见你的名在这里都乐意奉献于你。 Mari sama kita menaikkan pujian dan sambil persembahan dijalankan. 我们现在唱诗。 Beri terbaikmu. 献上最好的给上帝。 Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak mengerti, melayanilah dia sekuatmu. 不要等人挣扎，心被动摇，但求不舍喜悦，舍身欢笑。
是将当今所能，换为耶稣所做的蒙福。恩主要人人见你一步，我在你岁月上付出真劳，这究竟心经已经的爱主。Berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat dia akan uji. Tak kala ia datang damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerja diberkatinya, dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah dia sekuatmu. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ini pun merupakan sebuah cara Tuhan mewujudkan kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan memberi kami kesempatan untuk boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui gereja dalam lingkup GKI Klasis Priangan. Tuhan berkatilah setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan biarlah damai sukacita memenuhi hati mereka. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk persembahan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andi. 我们仍然站立，我们要唱三一颂。 普天之下万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体同荣同尊，万有之源，万福之本。 Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kini kita akan meninggalkan dan mengakhiri ibadah kita dan memasuki ibadah kita yang sesungguhnya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, anugerah yang besar dari Allah Bapa, kiranya persekutuan, penghiburan, pengajaran, dan hikmat dari Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.